Selamat datang ke Runic Power, satu event istimewa daripada PUBG Mobile di mana kita memaparkan 3 pasukan daripada 3 buah negara. Bukan 3 pasukan tetapi sebenarnya ialah 20 lawan 20 lawan 20 daripada Thailand, Malaysia dan juga Indonesia yang akan menggunakan Runic Power untuk meratakan sesama sendiri. Ya, betul-betul. Dan kita ada 3 power, iaitu power angin, wind rune, kita ada flame rune, api, dan juga kita ada Arctic rune. Dia tak panggil ice rune, dia panggil Arctic rune. Arctic rune, ya. Arctic ni sebenarnya macam ice lah, daripada pakai ice wall. Macam api tu dia akan ada satu macam apa? Rolling rolling apa benda tu? Dia berguling-guling lah. Berguling-guling lah dekat situ dengan api. Tapi kita ada beberapa KOL ataupun streamer favourite korang yang akan bermain, yang memang mereka dipilih. Tapi ni ada competition dia, kita akan bermain dekat map per KOL ataupun streamer favourite korang yang akan bermain, yang memang mereka dipilih. Tapi ni ada competition dia, kita akan bermain dekat map Runic Power Erangel dan kemudian ada 3 round akan dimainkan. Game mode kita semestinya TPP sahaja. Untuk satu team ada 4 player squad mode dan ada 15 team. 5 tim daripada Thailand, 5 tim daripada Malaysia dan 5 tim daripada Indonesia, di mana mereka akan bertarung kalau tidak silap 20 lawan 20 lawan 20. Dan macam biasalah, siapa last team standing dia akan menang round tu. Dan semua Runic Power ni boleh diguna pakai, jadi diorang boleh lah gunakan rolling apa benda ke tadi tu sampai weapon dan sebagainya. Main macam standard, cuma ada special sikit lah, dia ada power sikit macam anime. Itulah. Dia actually ada satu lagi game lah yang kita pernah tengok kan, yang pakai power juga dalam main. Tapi ini dia contestant iaitu daripada Thailand. Ya. Balik pada Thailand, Malaysia, Indonesia akan bertanding 20 lawan 20 lawan 20 sebab 5 tim yang ada 4 orang. Mana 5 darab 4 lah. Dia setiap negara akan menghantar 20 player untuk bertanding dalam Runic Power tersebut. Dia akan menggunakan Runic Power mereka untuk membantu mereka dalam perlawanan tersebut, dan yang menang adalah tim mana yang paling last. Contohnya kalau ada 20 kemudian 20 daripada pasukan Indonesia katakanlah dilenyapkan, maka Indonesia dah pun kalah walaupun mereka macam contoh the last man. Kalaupun diorang ada last man standing, maksudnya dia masih lagi ada peluang. Ya, ada peluang lah. Tapi dia player daripada Thailand, DJ Noi, wow. Dan kemudian ada Haruja dan kemudian ada Jagi dan juga Vurix, yang di mana rasanya tiga wanita diguna pakai oleh tim mereka pada ketika ini. Dan setakat ni satu pun aku tak kenal. Mungkin Vurix ni pernah dengar lah, tapi yang lain tak. Tapi daripada Malaysia semuanya tak tahulah kenapa Malaysia ni kita memilih warga emas. Daddy Hood seperti biasa dengan XK Penjat, Solos dan juga Obot. Walaupun untuk tim Malaysia ni memang aku meletakkan harapan yang agak tinggi lah dengan adanya player-player yang betul-betul boleh main. Yang daripada Thailand tu bukan kita cakap dia tak ada tim main, tapi tak pernah tengok. Macam Solos dengan Daddy ni pernah tengok, Obot pernah lah tengok kan. Penjahat ni mungkin dia banyak main MOBA, tapi pada waktu yang sama memang pernah tengok dia main PUBG dan okey juga. Dan ini Indonesia, alamak, yang ini risau sikit sebab ini ada Alice ni memang seorang influencer, tapi dia BTR, Begetron Alice. Dan ada Benny Moza juga pernah tengok dia main kalau tak silap, Lia, dan juga ada Pejuang Gamers. Tapi sebenarnya telah pun berlaku ini semua kat school. Semua dekat school, tapi rasanya ni memang mereka ambil tim daripada Indonesia. So ini lebih kurang sama seperti apa yang kita tengok daripada showmatch yang lain lah. Ni bukan tim daripada Indonesia, tapi ni tim daripada Thailand. Kalau kita lihat gambar dekat bawah tu. Tapi Barbary Lion berjaya menjatuhkan Jojo dan juga jatuh situ XPG. Nampak gayanya bukan, nampak dia mungkin ada Indonesia. Bukan tidak ni. Thailand dijatuhkan di situ. Dan sekarang ini saya rasakan sama ada dua negara turun dekat tempat yang sama. Yang mana ini satu kekeliruan yang paling maksimum lah kita boleh katakan. Betul. Sebab walaupun diorang main showmatch dan dalam satu negara sendiri, tapi sebenarnya diorang bukan boleh nak confirm secara visual mana ini tim aku, ni tim daripada negara aku kan. So diorang memang betul-betul kena tengok. And
kalau setting diorang, aku tak tahu macam mana setting room dia, tapi kalau setting dia tidak menunjukkan numbering team, ni akan menyebabkan kesukaran sedikit. Memang takkan ada rasanya. Memang takkan ada rasanya yang boleh menunjukkan numbering kecuali daripada perspektif kita. Wah, tapi itu kita nampak daripada pasukan di slot nombor 15, Lee Min Soh. Dan juga Stephen Dragon daripada pasukan Malaysia Panjul sekarang ini. Oh, nampak macam kalau kita lihat sekarang ini semua turun tempat sama. Semua turun tempat sama. Sebenarnya kalau kita tengok je, Jaki ada kat sini, BTR Alice pun sebenarnya ada kat school ni. Jadi ini akan menyebabkan masalah sedikit. Bila turun ramai-ramai macam ni, memanglah mungkin ada keselamatan dalam nombor. Yang di mana okey, nombor aku banyak. Tetapi kalau kita letakkan ramai sangat orang dekat satu kawasan yang kecil, tak semua orang akan dapat loot. Bahaya betul. Tapi kita dapat lihat saya rasakan kita boleh membuatkan satu konklusi apabila ada 5 pasukan daripada setiap negara, bermakna 1 sampai 5 adalah daripada negara Thailand, 6 sampai ke 10 kita katakan mungkin daripada negara Indonesia. Manakala untuk 11 sampai ke 15 adalah daripada negara Malaysia. Tapi kita sekarang ini tidak dapat melihat lagi pasukan daripada negara Malaysia. Dia pasukan yang sama sedang menjatuhkan antara satu sama lain, Indonesia lawan Indonesia, tapi dia tidak menyedari perkara tersebut. Seakan-akan terus bergerak ke depan. Dia Alice! Alamak. Alice dijatuhkan. Memang tak pasti apa yang sedang berlaku dekat sini. Tapi itulah. Sebenarnya kalau kita tengok kan, macam kau cakap kan, kalau 6 sampai nombor 10 tu sebenarnya tim yang sama. Jadi ini akan menyebabkan sedikit masalah. Mungkin apa yang patut diorang buat sebelum diorang ni patut diorang rancang terlebih dahulu. Kalau kita tengok kan, sebenarnya tim yang paling teratur sekali adalah tim Malaysia. Tim Malaysia tidak menjatuhkan siapa dan mereka juga tak dijatuhkan. Betul, setuju. Jadi nampak gayanya match 1 mungkin akan menjadi milik pasukan Malaysia. Kerana itu akan menjadi bertukar Malaysia akan ada 20 orang yang masih lagi kekal bertahan. Saya rasa tengah perut dekat Bukit Rozok tu ramai-ramai. Dan ini pula daripada pasukan Malaysia sedang berlawan sebenarnya, pasukan nombor 11. Dan mereka sedang dijatuhkan tepi Tamagot, tinggal 1 orang, 4 lawan 1 di sini. Malaysia unik. Tapi tak juga. Kalau kita tengok nombor 11 tu sebenarnya BTR Lia. Jadi tak pasti yang manakah sebenarnya tim. Kita kan memang kalau tengok daripada kill feed saja, tapi memang dekat kill feed langsung tak keluar satu pun bendera Malaysia. Jadi itu boleh dijadikan satu, orang kata mungkin satu benda yang melegakan sedikit lah untuk kita lihat kan. Ya, betul. Kita sama-sama saksikan sekarang ini sedang ditunjukkan di kill feed, di feed kita. Ini adalah terang-terang dan nyata daripada pasukan Thailand, dan mereka tidak menembak antara satu sama lain. Saya rasa nombor itu juga pun dirawakkan mungkin. Mungkin jugalah. Ya, mungkin ada yang dipilih ikut mungkin ada kegemaran masing-masing ke, tapi kita akan tengok terlebih dahulu sebenarnya bagaimana yang akan dilakukan. Tapi sebenarnya aku tak faham sikit tentang angin punya shield ni. Ni shield ke apa benda sebenarnya, ataupun bila masuk dalam angin ni apa yang akan jadi sebenarnya? Dia sebenarnya apabila kita ada shield tu, dia akan buatkan damage daripada enemy. Yang enemy tembak tu dia akan berkurang. Dia menyebabkan pengurangan damage. Manakala kalau contoh, kalau kita ada 2 option untuk setiap power, mengurangkan damage. Yang kedua boleh menambahkan speed. Itu untuk angin. Tapi kalau untuk api, dia boleh keluarkan satu macam bentuk silinder bergolek-golek ke depan tau. Silinder tu akan bergolek-golek ke depan, dan kalau terkena enemy boleh jadi sakit lah. Dan ada lagi satu, dia boleh weapon tu akan boleh keluar peluru. Kalau terkena enemy akan terbakar. Tapi kita tengok di sini 2 influencer yang kita nampak secara di dalam visual kita tadi, iaitu tak tahu dia nama dia Jugi ke Ju991 ke macam mana kan, tapi 2 daripada mereka telah pun terkeluar. Satunya adalah BTR Alice. Siapa yang sangka dia akan terkeluar dulu, tapi mungkin itulah game pertama ni sukar sikit nak merancang, sebab bukannya ada orang nak tiba-tiba nak buat screen kan untuk main benda ni. Tapi ni dekat ini Obot Corp. Ya, betul. Ni daripada pasukan Obot, pasukan Malaysia yang sedang duduk dalam satu bangunan yang sama. Kita dapat lihat juga pasukan yang berbeza, 16 dan juga 14, bermakna pasukan kita ada 20 pasukan. Ya, 20 lawan 20. So kalau kita bagi patutnya 20 lawan 20. So patutnya memang ada 5 pasukan bagi setiap negara kan. Jadi mungkin ada sedikit mungkin ada satu extra team ataupun yang memang dipilih mengikut siapa pendaftaran ke boleh jadi dekat situ. Tapi ni kita lihat kan menggunakan nama STP dan juga Mamang Cahaya. Ni nampak sangat orang Malaysia ni.
Ya, betul. Oh, tapi nampak gayanya kita dapat lihat sekarang ini map tarik ke arah kiri. Circle selamat ataupun safe zone. Bermakna rata-rata pasukan yang bukan daripada Malaysia, mereka perlu untuk bergerak sedikit dan akan memberikan kelebihan kepada pasukan Malaysia yang sedang menunggu. Terutamanya pasukan nombor 14 ni. Ya, tapi kalau kita tengok tadi dekat atas tadi, ada satu benda yang menarik. Sniper Man 25k. Yang itu aku tahu daripada mana, itu daripada tim Anti-Circle. Ya, so dia bukan player profesional juga. Yang mana memang logik lah untuk dia masuk sebab solo semua ada. So apa salahnya dia ada dia punya teammate dekat situ kan? Betul. Wow, nampak gayanya player-player profesional juga join kita pada malam ini. Tu dia STP dapatkan 111. Kita dapat negara dia di situ. Mungkin saja itu Malaysia yang menjatuhkan Thailand. Tapi STP sedang berlawan di sudut yang lain. Malaysia ditunjukkan sekarang ini sedang berada di kawasan school. Dia baru sampai, tapi Maman Cahaya terus jatuh dekat situ. Dan dari Malaysia barulah nampak sedikit kehadiran mereka dalam Lee Min So. Ini ialah solos. Lee Min So ni solos. Ya. Kerana sekarang ini sedang menjatuhkan satu persatu. Malaysia sekarang nampak memang datang untuk third party je. Dan dia terus meratakan ramai orang sebenarnya. Ini dia Zan. Obot Cop. Dia ada dekat bawah ni. Harap dia tidak terlawan dengan tim Malaysia sendiri. Ini masalah dia. Walaupun anda dalam satu tim, kalau terknock member yang bukan daripada satu tim sendiri, dia tak boleh nak revive. So macam kita kat sini kan, STP dia cuba nak revive member yang sebenarnya dalam tim lain, tapi dia kena ada orang daripada tim dia sendiri. Ya, betul. Satu kekeliruan sedikit berlaku. Oh, itu member. Ya, itu dia kita dapat kan. Dua-dua pakai nama tim yang sama, STP dan STP, tapi disebabkan dia bukannya boleh nampak kan. Benda ni sekarang ni kita memang nak team up, tapi dia bukan team up yang boleh dilakukan begitu saja. Kita tengok Zereka pun cuba nak selamatkan member tapi tak boleh. Dia macam ada satu insting kan, tapi macam lupa. Oh, tapi sekarang ini adalah perlawanan yang legit. Zereka tinggal satu orang saja lagi untuk pasukan daripada Malaysia. Thailand. Tim Jagi atau tim Jeju 991 tadi telah pun diratakan. Sebenarnya pasukan Malaysia telah berjaya untuk menakluk kawasan school ini. Tadi dia dipertandingkan oleh pasukan Thailand dan juga pasukan Indonesia, tapi pasukan Malaysia datang ke sini habis sapu rata. Betul, mereka menunggu saja sebenarnya untuk mendapatkan advantage yang paling besar. Tapi kalau lihat di sini, tinggal 5 pasukan saja lagi yang masih lagi hidup. Bermakna perlawanan kita semakin menghala ke arah penamatnya. Mungkin ada satu negara yang telah pun dikeluarkan. Kalau dilihatkan kepada kita punya map di sini, seakan-akan negara Thailand telah pun dikeluarkan. Ya, betul. Kalau ikutkan macam nampak gaya macam Malaysia dah menang sebenarnya. Kalau nampak dekat sini, tapi kita kena kira secara visual. Dalam visual kita memang nampak tim Malaysia saja yang ada. Mungkin sebenarnya kita dah menang. Yep, itulah dia kemenangan yang pertama. Secara rasminya untuk pasukan
Dan inilah dia game Runic Power. Seperti biasa kita akan turun ke Erangel dengan Runic Power diaktifasikan untuk game ini. Dan penerbangan kali ini dia datang daripada Sonoska Military Base ke Kameshki. Jadi untuk pengetahuan anda, kita ada 15 pasukan yang terdiri daripada 3 negara, iaitu pasukan daripada Thailand, Indonesia dan juga Malaysia. Jadi kita akan saksikan di manakah tim daripada Malaysia nak turun, Indonesia nak turun dan juga Thailand nak turun. Adakah diorang akan pergi mengasingkan diri jauh-jauh yang akan membolehkan tim ni turun di tempat-tempat yang ataupun mereka mengelakkan daripada fight ataupun pergaduhan, ataupun diorang memang nak take fight yang awal. Ya, betul-betul. Tapi nampak gayanya perlawanan pada kali ini. Kita dapat lihat pemain daripada pasukan Thailand telah pun memilih kawasan di sebelah barat sedikit. Manakala untuk pasukan daripada Malaysia akan memilih kawasan yang tengah. Dan untuk pasukan daripada Indonesia akan memilih ke kawasan yang berbeza. Tetapi tidak sebenarnya, Cik. Kalau lihat kat sini, dia orang berpecah. Ya, berpecah sebenarnya kalau tengok kan. Ni tim nombor 5 Ya. daripada Thailand. Rasa nanti macam mana koordinasi tu nak dibuat. Mungkinlah kan menggunakan Discord lah kan. Sebab jauh-jauh pun kita apa, nanti kita akan kumpul dekat sini ramai-ramai, kita lepak satu rumah ke apa. Itu sangat menarik lah untuk dilihat sebenarnya. Ya, betul. Tapi ada logikanya jugalah untuk membuat perkara macam ni. Sebab kalau diorang stack sama-sama ataupun 5 tim daripada Malaysia kononnya turun dekat Pochinki, tak semua orang akan dapat loot. Dan memang kita ada koordinasi dekat situ, tetapi nanti senjata yang ada tak cukup untuk lawan dengan negara-negara lain. Jadi ini pun satu benda yang agak relevan lah dibuat oleh semua pasukan. So ada pros and cons ataupun kebaikan dan keburukan untuk dua-dua strategi. Iaitu kalau strategi pertama, iaitu kumpulkan semua 5-5 player daripada negara sama itu pergi masuk ke dalam satu kawasan, pun bagus sebab senang untuk koordinate, senang untuk kalau ada musuh menyerang, mereka akan ada bilangan player yang lebih banyak. Tetapi pada waktu yang sama, keburukan dia ialah weapon tak banyak. Ya, setuju. Dan tadi kita dapat dilihatkan Mambang cahaya lah Solos sebenarnya. Mamang cahaya. Kalau dilihatkan kepada visual yang ditunjukkan kepada kita sebentar tadi. Ini dia daripada pasukan Indonesia. Saya teringat, terfikir satu benda Katakanlah kalau ada satu player Malaysia yang licik. Tiba-tiba dia datang menyelinap masuk dengan pasukan-pasukan Indonesia. Dia seorang-seorang. Dan dia boleh bercakap logat Indonesia kan. Bayangkan macam mana kelakarnya situasi tu. Ya. Blend in dengan semua tu. Sebab semua mesti tak cam. Ya, betul. Siapa? Mesti best kan kalau jadi macam tu. Ya, ada terfikir juga, tapi rasanya mungkin sebab diorang lebih mengutamakan external program untuk voice chat. Rasanya diorang tak ada nak pakai chat all dalam game kan. Jadi mungkin ada mungkin orang ada channel rahsia mereka sendiri untuk supaya mereka boleh berbincang dan sebagainya lah. Jadi nampak kemungkinan benda tu boleh berlaku tapi agak rendah. Ya. Tapi kalau lihat juga kat sini pasukan Indonesia sekarang ini yang sedang melakukan looting, nampak macam mereka pakai baju yang sama. Ya, betul. 3 pasukan menggunakan baju yang pakai overall kan. Nampak macam mereka pakai satu baju pelantar minyak yang sama, baju engineer yang sama. Sebab mungkin itu untuk mengelakkan kekeliruan. Sebab masa awal perlawanan, okay, we don't shoot each other. Tapi waktu perlawanan semakin intens, minit ke-20 ataupun bila berjumpa dengan mana-mana squad, tiba-tiba datang menyerang. Macam mana mereka nak membezakan? Itu satu perkara yang sangat-sangat sukar kalau mereka betul. baju yang sama. Tapi saya rasa itu satu koordinasi yang baik sebenarnya daripada pasukan Indonesia. Betul. Aku pun rasa benda yang sama. Dan satu lagi ialah mereka menggunakan satu warna yang begitu baik, iaitu warna oranye. Kalau betul mereka semua ni pakai baju warna oranye, itu adalah warna yang terang. Jadi mereka boleh nampak dari jauh. Di mana itu merupakan ahli sepasukan mereka. Kalau pakai baju warna putih atau hitam ataupun kala-kala yang biasa yang tak menyerlah, sukar sikit. Mana tahu ternampak tengah prone dekat mana-mana. Nampak warna tak pasti warna apa. Tapi kalau warna oranye ni kita nampak dekat rumput, memang kita pasti tu warna oranye dan itu adalah orang. Dan itu adalah kawan kita. Itu yang paling penting. Dan kita tengok tim nombor 12 pun juga daripada Indonesia kalau tidak silap, juga menggunakan baju overall warna oranye ni. Ya, maksudnya confirm yang sekarang ini pasukan tak, bukan. Ni macam tim daripada Malaysia. Adakah mereka sebenarnya kurang pasti sebenarnya tim ini.
Tapi ni team nombor 12 sekarang. Ni satu kerenderaan 4 orang. Untuk perkara ini biasalah kalau dalam show match kan. Ya, team nombor 12 sebenarnya team nombor Indonesia juga sebenarnya. Ya, tapi Indonesia seharusnya mereka kalau dikolkan. Sepatutnya mereka menggunakan api. Betul. Tapi mungkin ada kekeliruan sedikit yang berlaku. Jadi daripada pasukan iaitu daripada DJ Noi. Daripada negara Thailand. Ya. Mereka ni pakai power tak silap power angin. Tapi kalau lihat pada baju ini J. Ni baju special lah rasa untuk player-player. Mungkin diberikan kupon. Untuk unlock betul. Sebab memang diorang semua pakai baju ni, baju ada baju Mirama kalau saya salah tadi. Ya, dan baguslah kalau begitu. Jadi diorang tak ada lagi kekeliruan mungkin berlaku. Tapi dekat sini dia ada pakai M4 Joker. Itu je nak cakap sebenarnya. Aduh, okay. Akhirnya kita tunjukkan dengan visual daripada pasukan Malaysia. Ini adalah daripada pasukan Daddy Hood. Itu dah DDYHD. Memang kalau show match, memang jarang lah kita tak nampak muka dia. Mesti muka dia. Ya, walaupun ya betul, kalau tengok sekarang ni player daripada Malaysia semuanya pakai baju berwarna biru. Ya, semuanya pakai baju yang sama. Kalau lihat juga dekat belah kanan dia je, tangan belah kanan dia macam ada satu macam gelang kan. Tangan tu. Maksudnya itu melambangkan runic power tu. Ya betul. Ya betul. Confirm. Sebab runic power kalau dekat Spawn Island, dia ada sedikit lambang yang macam tu tau. Dia akan keluar. Maksudnya macam nak tunjukkan promotion ke runic island tu lah. Ya betul. Ini adalah baju yang khas diberikan kepada player-player untuk membezakan di antara mereka satu sama lain. Tetapi saya rasakan, saya menjangkakan ada satu kekeliruan daripada pasukan Indonesia sebentar tadi. Mereka tersilap pilih power waktu dekat Spawn Island. Sepatutnya pilih api tapi pilih ais. Ya betul. Kalau kita tengok kan di sini pasukan daripada Thailand memang menggunakan kuasa angin dekat situ, dekat tangan dia boleh nampak satu logo. Dan sekarang ni kita melihatkan daripada tim Ju 991 daripada Thailand. Dan mereka menggunakan baju hijau seperti yang kita bincangkan tadi. Sekarang ni sukar sedikit tidak sukar lah untuk membezakan di antara mereka. Pasukan Thailand dengan baju hijau, pasukan api tadi dengan baju berwarna oranye, dan kemudian pasukan Malaysia menggunakan kuasa Arctic berwarna biru. Ya, sesuai. Tapi baju ni juga sebenarnya boleh menjadi satu tarikan dari segi selain daripada gameplay itu sendiri. Tapi kalau sebab saya sepanjang saya bermain tak nampak lagi baju ni dipromosikan dari segi pemakaian dan juga kalau boleh tikam crate ke apa, tak nampak lagi. Mungkin akan datang, kita tidak pasti perkara tersebut. Tapi sekarang ni kita dapat lihat macam mana logistik yang akan dilakukan oleh pasukan daripada Indonesia ini. Apa yang mereka nak buat sekarang ni kalau mereka terpaksa untuk memindahkan ramai orang ke satu tempat. Ya betul, Indonesia menggunakan kuasa angin, menggunakan satu kereta berwarna oranye. Itu adalah musuh secara gamenya tapi sahabat dari segi negara sendiri. Ya. Sekarang ni mesti dia orang dengar macam banyak tapak kaki kan. Dekat minimap tu keluar lah macam-macam logo kan. Padahal sebenarnya semua adalah kawan-kawan sendiri. Ya memang betul tu. Memang banyak betul. Kalau diorang melihat kepada skrin diorang ni memang akan nampak lah punya tapak kaki tu mungkin boleh keliling badan. Ya Allah, tengok je. Tu dia. Akhirnya Kuasa api. Tapi malang betul. Ya, sebab sekarang ni diorang ni technically diorang dalam satu squad, tetapi di dalam game diorang bukanlah satu squad yang sebenar. Jadi dia buat api tu boleh terkena damage. Jadi diorang kena berhati-hati sedikit. Ya betul tu. Tapi tidak ditelapun ditunjukkan kepada kita kuasa api yang boleh digunakan kalau terkena kepada musuh anda, boleh mengerendahkan nyawa. Tapi nampak gayanya ada tersesat satu kuasa daripada ais di situ. Yang mana sebenarnya untuk pengetahuan anda view-view sekalian, kuasa ais ni boleh dijatuhkan dengan satu hit saja menggunakan melee weapon. Kalau pakai pen, tembak pukul sekali je pecah. Tapi kalau pakai bullet, tembak mungkin satu magazine pun tak akan pecah. Macam tu. Jadi satu defense yang begitu baiklah untuk bermain jarak jauh. Kalau mendapati diri tersangkut dekat tempat-tempat yang mudah ditembak, mungkin dekat lower ground ke, memang relevan lah untuk menggunakan kuasa ais. Dan ni adalah kuasa api yang akan digunakan oleh pasukan Indonesia yang telah nampaknya mereka akan membuat kekecohan dekat situ. Tetapi di sini STP
Itulah tak tahu, tak pasti sebenarnya Solos adakah dia Mambang ataupun dia Liminso. Sebab dulu dia pernah pakai nama Liminso ni dan kemudian orang panggil Limin Solos. Tapi kali ni mungkin dia dah bertukar nama lah, Mambang Cahaya. Ya, sebab selalunya apa yang Solos pakai ramai yang akan ikut kan. Betul. Sebab itu kalau kita tengok kadang-kadang nama-nama yang ada dekat dalam game ni, macam Daddy Hood pun dia telah potong nama dia jadi pendek sangat. Bukan sebab nama dia macam nak ikut trend ke, aku nak pakai nama pendek-pendek macam tu kan, baru macam budak-budak remaja. Bukan, walaupun dia warga emas, kita faham. Tetapi sebenarnya sebab nama-nama yang macam famous ni sekejap je akan kena, ada orang akan beli rename card dan kemudian tukar nama kepada Daddy Hood, aku nak jadi Daddy Hood kan. Ya, betul. Dan sebab terlalu banyak sangat nama tu orang pakai, jadi terpaksa untuk menggunakan nama yang pendek lah. Tapi sekarang ini kita dapat perhatikan pasukan Malaysia belum lagi menunjukkan kuasa mereka. Showcase your power. Mungkin itu arahan yang diberikan oleh pihak penganjur sebelum anda berlawan. Jadi mereka akan melakukan perkara tersebut, tapi nampak sekarang ini pasukan STP, pasukan daripada Malaysia, mereka akan berkumpul antara satu sama lain untuk menunjukkan kuasa ais daripada mereka. Agak menarik sebenarnya kuasa ais kalau dibandingkan antara kuasa ais dengan kuasa api. Personally saya lebih menyukakan kuasa ais sebabkan protection yang kita boleh dapat daripada ais tersebut, dan itulah physical protection yang bayangkan kalau 4-4 satu orang boleh mengeluarkan 3 dinding sebenarnya. Dan kalau ada 4 orang bermakna anda boleh mengeluarkan 12 dinding. Bayangkan kalau anda ada 20 orang bermakna anda boleh keluarkan 60 dinding. Ya, betul. Boleh jadi satu tembok besar tau sebenarnya. Ya, memang betul. Tetapi kat sini kita perlihatkan untuk numbering sistem yang ada dekat sini untuk player-player, senang saja untuk Malaysia. Nombor kita semuanya belas-belas. Jadi untuk sampai ke nombor 13 lah dia start daripada dengan tim daripada Malaysia. Tapi di sini adalah pasukan daripada Indonesia. Mereka mengumpulkan player-player mereka di bahagian atas Rozok ni untuk membuat serangan tindak balas yang seterusnya. Bagaimanakah mereka akan membuatnya? Kita akan saksikan sekarang, dan ada beberapa kenderaan di bawah di sini. Mereka mengumpulkan banyak kenderaan lah. Sebab ini yang paling penting sekarang ni. Dan juga paling menarik untuk kita lihatkan macam mana diorang nak synchronize diorang punya perjalanan tu, masuk bersama-sama dan berkumpul di tempat yang sama dan kemudian berlawan ataupun mendapatkan tempat yang baik untuk, sebab nak ambush susah, sebab ramai sangat orang dalam satu squad. So macam mana nak bersembunyi? Betul. Dengan pasukan Thailand sebenarnya. Perlawanan sekarang ini sedang berlaku walaupun kita belum dapat melihat showcase daripada pasukan Thailand sekarang ini. Saya rasakan tidak. Itu adalah pertarungan jarak jauh di antara pasukan Indonesia dan juga pasukan Thailand. Mereka boleh friendly fire. Ya, betul. Kena berhati bila menembak. Betul. Dia tembak belakang kepala kawan sendiri pun takkan jadi apa-apa. Tetapi sekarang ini apabila mereka melepaskan tembakan, kalau kat belakang tu ada member dia, mereka perlu berhati-hati. Memang akan dijatuhkan dengan sangat-sangat mudah sebenarnya. Tapi Flo Koko ni memang betul banyak. Dia telah berjaya menjatuhkan Lia sebenarnya. Dan telah dibunuh secara langsung, dikeluarkan sekarang ini. 15 tim masih lagi ada, tetapi pasukan daripada Thailand, mereka akan mengumpulkan diri mereka di kawasan sekolah bersama dengan yang menariknya lah Flo Koko. Salah satunya player Thailand kat sini, tapi dia berjaya menyebabkan ramai daripada pasukan Indonesia dia terkecutan dekat sini. Mana Flo Koko ni? Saya tak nampak sebenarnya apa yang berlaku. Saya rasa macam dia telah pun menyelinap masuk ke apa, saya tidak pasti. Tu dia ada dekat atas tu. Baca dia rasanya dia dekat belakang. Ya, dia dekat belakang tapi dia menggunakan kuasa angin itu dengan begitu optimistik sekali, begitu optimize sekali mereka punya penggunaan tu. Dia gunakan runic power angin tu untuk satu menggelirukan sedikitlah dia punya musuh. Betul, dan nampak gayanya sekarang ini pasukan Thailand menghantar satu orang saja untuk menyelinap masuk dan berjaya membuat kekacauan yang teramat sangat. Flo Koko kalau dia ada bom, kalau ya, dia betul. Ada wow. Ya, dan satu masalahnya dekat sini ialah, okey, tengok dapat satu lagi. Flo Koko ni memang betul-betul mantap lah. Tembakan banyak betul orang dia jatuhkan. Dan masalahnya sekarang ni, walaupun mereka dalam satu pasukan yang sama, tapi secara teknikalnya mereka tak boleh nak heal sesama sendiri. Ya, itu dah terkena lagi. Okey, saya faham. Flo Koko dihantar ke depan. Yang lagi ramai-ramai orang Thailand yang lain, mereka memberikan backup daripada jauh. Dan nampak gayanya sekarang ini Flo Koko berjaya menjadi satu entiti yang berjaya menjatuhkan
Makanya begitu hebat juga Flow. Bukan satu pemain yang biasa-biasa lah kita katakan. Betul, memang bukan biasa. Tahu tengok satu lagi balingan. Flo Koko ni dan dia pandai betul menggunakan angin dia tu untuk tak tahu adakah untuk menarik perhatian, tapi bagus juga sebenarnya. Dia menarik perhatian daripada pasukan Indonesia dan menyebabkan pasukan yang Thailand tu boleh menembak mereka tanpa serangan balas. Betul tu. Tapi sekarang ini macam manakah caranya untuk dia tahu yang kerjanya telah pun selesai? Bijak sebenarnya. Mungkin mereka akan menghantarkan satu pasukan saja ke depan. Lihat di situ. Mereka langsung tidak melihat kepada Flo Koko kerana sekarang ini dia tahu semua orang yang berbunyi tapak kaki adalah musuhnya untuk Flo Koko. Sebab itu koordinasi daripada pasukan Thailand kita dapatkan di sini. Itu dah terbakar. Haju Jars mungkin akan dijatuhkan ataupun tidak. Kekeliruan sedikit berlaku walaupun mereka dalam satu pasukan yang sama. Pasukan Thailand sekarang ini dihantar sedikit demi sedikit ke depan untuk meratakan semua daripada pasukan Indonesia. Dan nampak gaya macam akan berlaku. Ya betul tu. Betul-betul mantap lah permainan daripada Flo Koko. Dan masih lagi aktif dan dia sekarang ni telah mengangkat. Flo Koko dia ambil semua tim dia daripada tim dia dengan empat player itu bawa ke depan dan pasukan Indonesia yang terpaksa lari daripada kawasan ni. Alice pun rata langsung meletup. Sayang sekali Alice juga telah pun dijatuhkan. Kekeliruan saya katakan, bukanlah saya nak katakan pasukan Indonesia ini adalah satu pasukan yang lemah, tidak, tetapi strategi yang dijalankan oleh pasukan Thailand, mereka telah pun berfikir. Saya rasa mereka bermain dengan berfikir lah kita kata. Sebab mereka menghantar Flo Koko ke depan. Flo Koko buat step. Orang macam itu step siapa? Itu step member kita kot. Sebab dah sampai. Mungkin tak memerhatikan baju berwarna hijau tersebut. Dan akhirnya dia berjaya menjatuhkan ramai orang satu persatu. Kemudian apabila semakin sedikit, okay, pasukan Thailand membuat keputusan, okay, kita hantar lebih ramai orang ke depan untuk mendapatkan lagi ramai orang. Dan akhirnya pasukan Indonesia terpaksa melarikan diri. Dan saya rasa tinggal lagi beberapa orang saja lagi daripada berpuluh sebentar tadi. Ya, dan betul. Satu benda yang memang betul-betul bijak yang dibuat tadi oleh Flo Koko dan juga tim dia, mungkin ada 2-3 orang saja dekat situ. Kalau dia baling bom, boleh kena dekat 4-5 orang. Tapi kalau orang Indonesia yang baling bom dekat dia, mungkin akan terkena teammate dia sendiri. Manakala untuk Flo Koko mungkin dia akan jatuh seorang saja. Itu bukan satu benda yang rugi untuk pasukan Thailand. Betul, setuju. Oh, bijak lah. Dia pasang tameng cu, dia sorry. Mereka bermain game ni dengan begitu lama dalam Cabut mereka. Maksudnya mereka terlalu cepat dalam proses adaptasi. Oh, Seka juga Ini harus sekarang ini saya kira Dia juga kenapa pada nggak pakai skill ya kita ya? banyak kill sebenarnya sekarang. Ya. Mungkin akan memenangi perlawanan ini kalau tidak melakukan sedikit kejutan kerana momentum Kalau 1-2 pertemanan kita ni ya. Thailand. Itu yang saya berani katakan. Ya, memang betul tu. Kalau kita tengok tadi Flo Koko tadi sudah ada 9 kill sebelum kita tukar skrin ni. Masa pasukan Indonesia lari, Flo Koko sendiri saja sudah ada 9 kill. Itu belum masuk lagi daripada bantuan pasukan-pasukan Thailand yang lain yang menembak di arah sini juga. Tetapi memang banyak betul tim terkeluar. Sekarang 5 tim sudah terkeluar. Saya tidak hairan kalau kelima-lima pasukan yang terkeluar itu adalah daripada Indonesia. Dan mungkin ini adalah perlawanan Malaysia versus Thailand saja. Tapi kita kena tengok juga pada ini. Belum lagi. Masih lagi pasukan Indonesia dekat sini. Tapi kita dapat lihat juga STP menjatuhkan STP. Kekeliruan saya rasa sedang berlaku. Sebab tak silap saya, STP adalah nama daripada pasukan Malaysia. Ya, memang. Mungkinkah mereka terjatuhkan antara satu sama lain, saya rasa. Betul lah. Ya, betul. Tapi satu benda yang sedikit ni lah. Kalau daripada Thailand nak berlawan dengan Indonesia ataupun Malaysia nak lawan dengan Indonesia, agak mudah sebab warna dia adalah warna oranye. Warna biru dengan hijau ni mungkin boleh menyebabkan sedikit beberapa player keliru sedikit dengan skimming colour dia. Mungkin biru dengan hijau ni tak nampak lebih kurang sama ni. Tapi tu dia Flo Koko, player yang begitu hebat tadi. Dan kita lihatkan Flo Koko sekarang ini akan ditembak dan menggunakan shield angin. Pandai betul menggunakan runic power dia. Betul, J. Memang sangat-sangat berpengalaman. Kita dapat lihat di situ. Joey bukan kereta untuk mendapatkan visual yang lebih. Tapi saya rasa mereka nak buat satu strategi yang sama. Hantar Flo Koko ke depan. Tapi Flo Koko telah pun diasah dengan begitu hebat. Dia terpaksa untuk berpantang balik sebentar tadi. Dan menyebabkan sekarang ini Flo Koko diasah dengan tembakan bertubi-tubi. Begitu banyak. Headshot kena berkongsian. Yang diberi minum oleh pasukan Malaysia. Masing-masing berlawan. Dan saya rasa lagi menarik visual ini kalau kita lihat.
dari sudut atas sebenarnya. Ya betul, tapi itulah sebab kalau kita tengok kan sebenarnya dalam kecoh yang berlaku ni begitu ramai sekali orang yang ada dekat atas bukit ni. Sebenarnya kalau kita ambil K98K ataupun AWM, kalau kita tembak random pun akan kena juga satu kepala dan kita nampak kat situ. Ya, betul. Sebab ada ramai berbelas kan orang. Jadi logik lah. Jadi sekarang ini pasukan daripada Thailand bermain dengan sangat bijak menggunakan apa yang mereka ada, iaitu power of the wind. Tapi Superman tidak kuat memakai pasukan sekarang ini. Dia dapat satu, menjadi yang kedua, dia dapat yang kedua. Langsung tidak ada kelihatan ke arahnya di situ. Mantap. Banyak orang dia jatuhkan dia pula dia pasukan Thailand dalam perlawanan dan berjaya dapatkan drama juga daripada pasukan Malaysia. Ya, sekarang ni masih ada tinggal 6 sahaja tim, tapi untuk kita lihatkan dekat sini tim nombor berbelas-belas tu masih ada lagi tu dia AC Harm akan tak berjaya dijatuhkan, tapi akan bagi serangan balas dekat situ. Tamagot ni tinggal seorang saja dalam tim dia, jadi dia tidak boleh lagi diselamatkan kalau dia kena knock dekat sini. Tamagot kena mengambil langkah berjaga-jaga. Mambang Jahaya akan dijatuhkan. Superman juga tadi kena headshot. Memang betul sekarang ni kalau kita tak boleh nak depend sangat pada kill feed, sebab kill feed sekarang ni berjalan dengan begitu laju. Ya betul. 6 pasukan saja lagi yang tinggal. Malaysia masih lagi bernyawa sekarang ini. Indonesia kita tidak pasti. Tapi yang pastinya perlawanan antara dua negara sedang berlangsung. Malaysia berlawan dengan Thailand. Oh, senang kalau macam ni. Kim Jong Wee masuk terus habis rata. Mantap. Bermakna tinggal 5 pasukan. Tapi dia tertembak tim dia sendiri ke macam mana? Ya, tertembak sendiri. Tapi mereka mungkin akan berhenti di situ bila telah pun dijerit. Itu yang berlaku. Tapi Lee Min So juga telah dilanggar sebentar tadi. Ini adalah daripada pasukan Solos, daripada pasukan Malaysia. Saya rasa logo tapi sebenarnya kalau kita lihat kan dia dekat sini, rasanya sudah boleh ditentukan kemenangan, sebab 5-5 pasukan yang ada dekat sini, 5-5-nya adalah pasukan Malaysia. Jadi Malaysia berjaya memenangi perlawanan Runic Power kali ini. Ya betul. Itulah dia sekarang satu third party yang sangat-sangat hebat dilakukan. 5 pasukan saja lagi yang tinggal. Kalau tapi tak silap saya Jid, tadi Malaysia ada Superman, tim Superman dah rata. Bermakna ada satu lagi tim yang bukan Malaysia. Ya, mungkin juga. Kena tengok dulu pada mungkin dia bersembunyi di kalangan tetapi mereka tak sedar. Kita kena pastikan dekat sini. Ya betul, sebab tim Superman tadi dia rata. Jadi mungkin ada satu lagi. Ni dia, tim dia. Daripada Indonesia. Bermakna sekarang ini Thailand yang telah dikeluarkan di tangga ketiga. Ya, betul. Walaupun mereka mengganas sebentar tadi, tetapi disebabkan kebijaksanaan daripada pasukan Indonesia, mereka reposition, mendapatkan zone dan sebagainya. Mereka berjaya untuk bertahan dan kemungkinan untuk menang itu ada. Tapi walaupun tipis lah kan, tapi masih lagi ada. Pasukan Malaysia masih lagi mencari sebenarnya. Pecahan mereka sekarang ini mungkin akan lebih mengelirukan mereka. Mereka perlu untuk mencari dengan lebih dalam lagi. Ya betul, di sini tarik sis nama dia. Tak perasan tu. Betul lah, glue tarik sis. Tarik sis. Tu dia dari sini, tapi memang tinggal 3 orang saja yang selain daripada Indonesia. Kalau kita tolak semua, 15 lagi player adalah daripada Malaysia. Tapi mereka betul-betul duduk dekat hujung circle, dan pasukan Malaysia yang ada 15 orang ni kena cari 3 orang. Sangat-sangat sukar. Bukan sukar, tak sukar, tetapi leceh lah. Ya betul. Aduh, ini macam waktu main klasik, circle besar lagi nak kena cari seorang. Macam itulah lebih kurang sebenarnya, sebab mereka masih lagi ramai pasukan daripada Malaysia. Dan mereka perlu melakukan satu kerja yang sangat remeh-temeh. Tapi perhatikan, pasukan daripada Indonesia ni masih lagi berada di dalam circle. Tapi kalau mereka berkomunikasi menggunakan Discord, saya rasakan mereka boleh untuk target mana-mana compound. Indonesia melepaskan tembakan. Bocor. Itu yang pasti. Ya, memang itu yang pasti. Walaupun mereka hebat dekat sini, tapi ini akan memberikan informasi kepada pasukan Malaysia yang lain untuk pergi ke arah mereka. Kalau mereka komunikasi, tu dia dapat satu lagi. Pasukan Malaysia tinggal satu lagi yang perlu dia. Golden Rose saja yang perlu dijatuhkan pada ketiga ini. Dan dia tinggal seorang, dia terus menggunakan first aid kit. Kalau dia keluar, dia akan mati. Jadi dia tidak boleh keluar langsung sebab begitu banyak ancaman yang datang. Tetapi begitu banyak orang yang mereka berjaya jatuhkan. Sebab kita memang, siapa yang ada minority, yang ada advantage kepada dia ialah dia baling bom sekali macam mana pun akan kena. Dan memang kena pada Lee Min So, kena pada Goten. 2 orang telah dibunuh secara langsung.
Ya betul tu. Tapi ini adalah perlawanan di antara dua. Sebab telah dibangunkan lagi satu daripada pasukan Indonesia. 2 lawan 3, 15 orang. Michael Uti guna pakai. Godoro melepaskan tembakan sekarang ini. 2 lawan 1 di satu sudut. Pro tapi dia dijatuhkan. Last guy untuk Malaysia. Untuk mereka memenangi perlawanan ini. Adakah mereka Dia. Itu dia. Tinggal 14 orang saja lagi sekarang ini. Saya terus saja jump ke the game dan ini adalah daripada pasukan Thailand. Apa yang dibuat DJ? Ya. Kenapa pasti apa yang dilakukan? Kenapa ni? Duduk luar circle ke? Mungkin juga sebab disconnected ke apa, kita tidak pasti. Ya, tapi mereka masih duduk dekat bahagian school sebenarnya. Ya, betul. Jadi dia daripada pasukan Thailand kita terkejut sebentar. Pasukan Thailand, betul Thailand daripada pasukan, ya betul. Indonesia sebenarnya, Indonesia. Ya, Indonesia sebenarnya. Indonesia. Nombor 8. Angin tadi mana itu adalah daripada pasukan Thailand. 6. Tapi senang kita nak tahu pasukan Indonesia akan pakai baju warna oranye. Jadi ini memang sememangnya pasukan Indonesia. Aku ada angkat batu tu satu. Jadi di sini kita melihatkan juga pasukan Malaysia Lee Min So dijatuhkan di situ, dan ini adalah Malaysia STP Nuyin. Kali ini game agak bukan kita kata berterabur, tetapi macam mereka membuat sesuatu yang agak menarik untuk kita lihat. Tapi pasukan daripada tembak aku tai. Uyin gila apa mak Uyin. Aduh Uyin. Jangan Uyin. Tadi tapi Tembak gila sekarang tembak. ini pasukan Nama. Tak tahu lah kawan kamu. menggunakan tenaga angin dan kita ada visual di situ adalah daripada visual
bukan daripada pasukan Malaysia. Tidak pasti apa yang berlaku sekarang ini. Ya, kurang pasti tapi ni dan Lee Min So. Aku tak tahu Lee Min So ni siapa. Adakah dia sebenarnya tak juga. Sekejap Wu Yin daripada STP, tapi STP ni memang sebahagian daripada tim-tim mereka lah. Tim-tim bersama dengan the XK penjahat sebenarnya, tim nombor 15. Oh yelah, orang panggil dia So. Dia Lee Min So. Oh macam tu. Kita dah lama tak tengok kan. Dah lama tak tengok, betul. Dan Ini dia. satu yang menarik J, pasal Ais ni kan. Kalau kita boleh cast Ais tu daripada bawah kaki kita sendiri tau. Dia bukan saja boleh buatkan kita ada protection dari segi menghalang daripada tembakan luar. Dengan sama kita boleh juga meninggikan posisi kita. Ya, betul. Contoh, kita nak panjat bumbung, kita boleh ais tu daripada bawah dan kita akan terus naik ke atas. Oh memang style lah. Memang macam ya, memang style. Kalau kita fikirkan macam mungkin boleh jadi next level punya baba punya taktik. Contohnya nak masuk ke rumah tak payah nak bom dulu. Buat je ais tu panjat masuk ke dalam tingkap, mengejutkan orang yang ada dekat dalam tu. Oh, sebenarnya itu satu idea yang menarik. Kalau mungkin asalnya adalah for fun kan? For fun lah kan, kita perkenalkan power-power dan sebagainya. Mana tahu satu hari nanti benda macam ni dibuat secara kompetitif. Ya, betul. Logik. Dia benda tu logik dan dia fair juga. Dia tak ada satu power yang rule lah. Macam tak ada satu power yang obsolete. Dia ada kelemahan, ada kelebihan. Betul. Kalau empat orang ni, empat tu ada power yang berbeza. Lepas tu bermain dalam suasana battleground. Memang menarik. Memang menarik, serius. Ya, memang menarik sebenarnya kalau kita lihatkan kan, macam contoh kalau dalam satu mungkin lah kalau contoh ada orang yang dah praktis kau-kau betul kan. Mana tahu dia empat orang tu boleh pakai ais, bawa satu kereta kan, naikkan kereta tu masuk ke dalam tingkap orang. Mesti terkejut. Contohnya macam dekat mansion kan, dekat rumah dia tu ada kawasan balcony ke macam tu, naikkan kereta tu dekat bahagian atas. Barbar dekat bahagian atas. Mana tahu boleh jadi guys. Tapi ni dia nama Barbari Lion. Berlawan dengan pasukan daripada Thailand sekarang ni. Indonesia berlawan dengan Thailand. Bukan. Betul. Oh betul, ya. Ya betul. Ini tim Thailand. 7 masa lagi Thailand. Ya betul. Dan nampak kayaknya strategi pasukan Indonesia pada kali ini seakan-akan agak janggal dari segi awal game, kerana mereka bertembung dengan dua negara dalam fasa yang sama. Barbari Lion sekarang tinggal satu orang dan mungkin saja dia akan diratakan dari sudut matematik kerana ini adalah perlawanan satu lawan squad. Ya betul tu. Pakai arah, dia dapat satu dengan satu headshot. Wow, tapi dia berjaya juga dijatuhkan oleh pasukan daripada Thailand. Dan sekarang ini pasukan Indonesia mungkin mereka mahu menukar strategi tetapi tidak berhasil. Ya, tak begitu berhasil tim daripada Thailand sekarang ni. Tapi kalau kita lihatkan pada game ini, mereka lebih berselerak kalau kita lihatkan dah berbanding dengan game sebelum ni. Tapi saya rasa impak daripada strategi Thailand gunakan, iaitu mereka menjadi nak masuk ke dalam satu gerombolan askar yang banyak, menyebabkan kekeliruan yang besar berlaku. Sebab itu mereka tak nak gunakan strategi itu pada kali ini. Kalau kita lihatkan, kebanyakan daripada player-player sekarang ni lebih bermain berasingan. Sekarang ni Kim Jong Wee ini adalah pasukan nombor 17 daripada pasukan Malaysia juga, tapi ada player daripada pro level Malaysia dekat sini. Mereka akan masuk barbar di sini tapi Daim akan dijatuhkan. Kim Jong Wee dapat satu free shot. Sebenarnya di situ dia dijatuhkan oleh rakannya sendiri sebenarnya. Kalau saya pun ambil masa sebab okey. Ya betul. Bayangkan apa yang player rasa sekarang ini. Dia akan Nice. dia mati rakannya sendiri. Sekarang tembakan dilepaskan. Rick akan cuba untuk menembak pula daripada sudut yang berbeza. Kita nampak Ais bermain daripada pasukan Malaysia. Di sini tu. Kick dengan satu AKM. Ini adalah daripada Buka dia. Kurang ah. Dalam Dia ada petik tadi. Ada. Angkat kawan ni. Tapi dia balik pop satu memang boleh kena. Memang kena. Memang macam baling ke dalam satu top ikan sebenarnya guys. Tu macam-macam boleh dapat tapi dia skrik. Dapat dua dah datang. Dapat tiga. Tapi kali ini tak berjaya. Malangnya yang jatuh dekat situ, mereka semua satu tim tapi tak boleh nak heal up semua sendiri sebab termasuk dalam tim yang lain. Tapi dekat sini dia mendatangkan satu permasalahan lah dekat
game ni sebenarnya ialah lagi pro player tu lagi sukar untuk main dalam show match macam ni. Sebab biasanya kalau kita tengok macam pro player, mereka akan ambil ganti-ganti kan, mungkin satu angle tu dia akan tembak, okey masuk kau dulu, kemudian masuk ni masuk player yang kedua pula apabila yang player pertama tu mungkin habis peluru. Tetapi dekat sini sebab tak semestinya sebab friendly fire tu tidak ada. Jadi dia bila tersalah gunakan strategi yang profesional tersebut, dia akan mendatang makan tuan kadang-kadang. Betul setuju. Mereka tak boleh nak buat apa-apa kalau jadi macam tu sebabkan friendly fire tu dah ada dalam meta pada kali ini. Benda macam sama. Betul, pro player sangat-sangat sukar sebab itu adalah against daripada natural instinct mereka. Sebab masing-masing sebenarnya dah ada satu macam insting sendiri lah. Macam okay, aku dengar step enemy, reflect, terus pump, tembak, prone dan sebagainya. Tapi tidak pada kali ini. Dia macam bawa basikal. Ada pernah ada satu eksperimen bawa basikal ni. Kalau kau nak ke kanan, dia akan bawa ke kiri. Macam tu lah. Dia macam kacau otak sikit. Apa nak buat ni, apa nak buat ni. Ya betul. Ya, kalau untuk orang-orang yang bawa untuk yang bawa motor besar pun dia memang macam tu. Kalau kita nak pergi ke kanan tapi dia punya handle tu pergi ke kiri sebenarnya. Jadi dia pun ada benda tu berlaku dekat sini. Ada seolah-olah kena dia kena sebab pemikiran player pada game ini, dia kena balik kepada asal jugalah orang kata. Sebab sebelum ni kalau kita nak tembak, kita kena tengok orang tu dekat sini kan. Tapi bila kita dah main dalam pro level, kita tembak member pun tak kisah. Sebab tak kisahlah. Tapi yang ini dia aku kena tengok orang tu dulu, tengok dia pakai baju apa, dan aku kena pastikan orang dekat kiri kanan tu pun tak pakai baju yang sama. Jadi dia kena betul-betul spesifik dia punya pemilihan target tu. Di mana kalau main dalam pro level ataupun main klasik pun sekalipun, kita tak payah fikir benda tu. Kalau salah tembak tak salah lah. Betul macam at least aku dengan step tembak, okey dapat satu. Kalau tak dapat pun at least aku yang jatuh. Tapi kali ni kalau salah tembak actually merisikokan game. Ya. Mungkin boleh meratakan terus pasukan negara sendiri. Tapi kita lihat di sini tinggal lagi 7 pasukan saja, dan ini adalah tempat, kalau tidak silap saya, yang menghala ke arah 7 ni. Ya betul, shooting range di situ. Dan mungkin ada satu negara yang telah dikeluarkan, ataupun saya rasakan ada satu negara yang sebenarnya sekarang tinggal beberapa pasukan saja lagi. Masih lagi kekal bernyawa. Pastinya kita dapat lihat sebentar tadi adalah daripada pasukan Malaysia. Aimgun nampak tembakan sedang dilepaskan menggunakan satu red dot dan juga satu M4 sekarang ini. Kena tembakan tersebut. Oh, tapi tidak berjaya menjatuhkan pasukan Malaysia. Ya, ini adalah pasukan daripada Thailand. 2 daripada mereka masih lagi tinggal, iaitu pasukan nombor 4 dan nombor 7. Tapi tu dia tembakan kena pada Wu Yin. Terus knock dekat situ. Tapi dia yang bagus ni ialah dia datang bersama dengan tim. Oh, tapi Flo Koko dia akan pergi barbar. Mantap lah dia ni Flo Koko ni. Daripada game sebelum ini kita pernah melihatkan Flo Koko ini, dia memang seorang yang sangat-sangat barbar. Tapi satu balingan bom mampu meratakan 3 orang. Rasanya boleh kerana kalau dia baling banyak, tapi dia masih lagi menunggu untuk balingan seterusnya. Tapi itu dia. Dia ada banyak bom macam biasa. Mana-mana player pasti dia akan memiliki lebih daripada satu bom. Balingan bom kedua, sukar untuk menjatuhkan kesemuanya. Dan sekarang ini ada satu cuba untuk melarikan diri. CK berjaya dijatuhkan oleh Flo Koko menggunakan satu M4. Dia nampak Soh escape penjahat, terkena dengan satu headshot. Dia akan turun, dia akan terselamat. Tidak dijatuhkan oleh Aimgun. Dan sekarang ini pasukan Malaysia, salah satu daripada pasukan mereka akan diratakan kalau tidak berjaya untuk melarikan diri. Ya, tapi Flo Koko sekarang ni akan dibantu juga. Lee Min So dijatuhkan, dibunuh. SK penjahat telah pun terkeluar pada waktu ini secara langsung. Tapi Flo Koko masih lagi meneruskan keganasan demi keganasan terhadap pasukan musuh. Dan sekarang ni sebenarnya ada 3 lagi pasukan daripada Thailand. Sebenarnya mereka mungkin akan ada majoriti selepas ini. Salah satu pasukan Malaysia telah pun dihantarkan nombor ke 7 lobi. jatuh. Oi, gilanya warna Hasil hijau daripada ni. koordinasi Flo Koko. Flo Koko memang pemusnah. Mana-mana tempat dia pergi mesti ada effect yang buruk lah dia akan buat dekat pasukan lawan. Jarang dia yang ditekan, tapi sebaliknya dia yang akan menekan. Tapi terpakai sekarang ini, inilah yang saya katakan, kalau ada ramai orang yang menggunakan kuasa mereka dengan betul, menggunakan AIS tu, dia boleh buatkan satu tembok yang memang tak ada kereta boleh lalu tau. Ya, memang. Memang sangat-sangat cantik kalau mereka menyusun benteng tersebut dengan tersusun lah, kita nak lihat. Ya,
Tapi kita tengok Thailand ada 3 daripada ahli pasukan mereka kat sini. Malaysia ada 2 yang kita nampak pada visual. Tetapi tak tahu lagi kalau ada satu daripada Indonesia ataupun tidak. Tapi tu dia jatuh lagi. Flo Koko, tembakan yang begitu mantap sekali. 6 kill untuk pasukan ni. 5 daripadanya ada daripada Flo Koko seorang saja. Dia seorang saja meratakan skuad XK penjahat sebentar tadi. Ya betul tu, dan sekarang ini mereka masih lagi mengganas sebenarnya, langsung tidak berehat di situ. Dan saya tidak nampak kelibat pasukan daripada Indonesia. Sebaliknya kita dapat lihat sekarang ini peperangan sedang berlaku di antara 2 negara, Malaysia dan juga Thailand. Zeraka melanggar Neo di situ di mana perkara tersebut berlaku. Belum lagi ditunjukkan visual, tetapi pasukan Malaysia jelasnya mereka masih lagi bertahan. Circle yang ketiga bakal masuk ke arah circle yang keempat sekarang ini. Dan ini adalah daripada pasukan Malaysia mencari satu headshot. Harith 9 meter. Ada 1, 2, 3, 4, 5 orang berada di satu tempat yang sama. Ya, satu advantage yang berlaku kebanyakan game untuk Malaysia ialah mereka mempunyai bilangan askar yang banyak. Tapi kali ini mereka akan dikurangkan. Tim daripada Thailand ni memang sangat-sangat barbar lah Flo Koko. Daripada tadi lagi. Tak patut akan dijatuhkan oleh pasukan Thailand juga. Tapi di sini kita akan melihatkan Betul. Macam sekarang ni pasukan Thailand bermain dengan sangat barbar. Mereka melepaskan tembakan. Pasukan Malaysia seakan-akan tergambar sekarang ni. Flo Koko, dia punca. Dia datang dulu. Dah dia tak nampak. Dia nampak warna biru. Dia terus tembak. Pasukan Malaysia. Lagi satu pasukan telah pun dikeluarkan. Street juga telah pun dijatuhkan. Flo Koko mengganas. Saya rasakan dia telah pun berjaya mendapatkan. Kalau perhatikan daripada segi team kill, mereka ada 14 kill. Flo Koko berseorangan telah pun berjaya menjatuhkan begitu ramai manusia di situ. Kita tak dapat lihat berapa kill Flo Koko, tapi tim ni ada 14. Bermakna mungkin 8 ataupun 9 adalah daripada Flo Koko sendiri. Ya, betul tu. Dan yang menariknya dekat sini ialah tim nombor 6. Sebenarnya ini adalah kemenangan mutlak untuk pasukan Thailand sebenarnya.